Assalamualaikum adik-adik, apa khabar? Hari ini kita akan belajar rukun Islam. Adik-adik, ada berapa rukun Islam semuanya? Jom kita tengok apa pembelajaran yang perlu kita kuasai pada hari ini. Yang pertama, kita dapat menyebut pengertian Islam. Yang kedua, kita dapat menyenaraikan rukun Islam. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan makna setiap rukun Islam dan elemen yang terdapat dalam rukun tersebut. Yang keempat, kita dapat memahami agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Baiklah adik-adik, jom kita tengok apakah pengertian Islam. Islam ialah agama samawi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada semua manusia. Itulah pengertian Islam. Baiklah adik-adik, jom kita tengok apakah maksud Islam dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, Islam ialah sejahtera, selamat, aman dan menyerah. Bagi maksud Islam dari segi istilah pula ialah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada perintah serta membenarkan perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik, jom kita tengok apa itu 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini mesti adik-adik tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Adik-adik dah start puasa pada bulan Ramadan? Yang keempat, mengeluarkan zakat. Adik-adik, zakat ini pun ada 2 jenis. Nanti kita tengok. Yang kelima, menunaikan haji di Baitullah. Mengucap 2 kalimah syahadah ialah pengakuan tentang keesaan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dengan mengucap 2 kalimah syahadah, seseorang itu disebut sebagai Muslim. Adik-adik, jom kita tengok macam mana mengucap 2 kalimah syahadah ni. Baiklah adik-adik, lafaz mengucap 2 kalimah syahadah ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Baiklah, bagi rukun Islam yang kedua, solat 5 waktu adalah solat fardu yang wajib dilakukan oleh orang Islam. Solat membezakan orang Islam dan orang kafir. Solat fardu ada 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Inilah 5 waktu yang wajib kita sebagai umat Islam lakukan dalam seharian. Adik-adik, berapa rakaat bagi setiap solat fardu ni? Solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat dan solat isyak 4 rakaat. Jom kita sama-sama lakukan dan mendirikan solat. Baiklah adik-adik, jom kita tengok puasa di bulan Ramadan. Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum. Mesti adik-adik pernah puasa juga kan? Dan yang kedua,
berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Maksudnya kalau tak buat berdosa. Yang ketiga, berpuasa menyihatkan badan. Bila kita berpuasa, sebenarnya kita dapat menyihatkan badan adik-adik. Yang keempat, amalan berpuasa dapat meningkatkan ketakwaan. Dan yang terakhir, banyak ibadah boleh dilakukan pada bulan Ramadan seperti solat tarawih, sedekah dan lain-lain. Jom kita sama-sama berpuasa. Jom adik-adik kita hafal niat puasa pada bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku puasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dah boleh puasa dah adik-adik. Baiklah adik-adik, rukun Islam yang keempat iaitu mengeluarkan zakat. Zakat bererti suci, bersih, subur dan berkembang. Dan mengeluarkan zakat ni wajib tau adik-adik. Ada dua jenis zakat iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Baiklah adik-adik, dari segi istilah, mengeluarkan zakat ini maksudnya mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Adik-adik, jom kita tengok apa itu zakat fitrah dan apa itu zakat harta. Zakat fitrah ialah zakat yang difardukan ke atas setiap lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Manakala zakat harta ialah pengeluaran sebahagian daripada harta yang dihimpun dalam masa setahun serta cukup sukatan bijian, emas, perak, ternakan, wang dan barang perniagaan. Terdapat 8 golongan yang layak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir ni maksudnya golongan yang tidak mempunyai harta. Yang kedua, miskin. Orang yang berharta tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga, amil. Siapakah amil ni adik-adik? Amil ni orang yang ditugaskan mengutip zakat. Yang keempat, mu'allaf iaitu orang yang baru memeluk Islam. Yang kelima, hamba iaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya. Yang ketujuh, al-gharimin. Siapakah al-gharimin ni adik-adik? Al-gharimin ni orang yang menanggung hutang yang tidak mampu dibayar. Yang seterusnya, fi sabilillah. Fisabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala yang terakhir, Ibnu Sabil ialah musafir yang terputus bekalan semasa dalam perjalanan. Inilah golongan yang layak menerima zakat. Haji pada syarak ialah mengunjungi Kaabah dalam bulan haji. Menunaikan haji adalah rukun Islam yang kelima selepas mengeluarkan zakat. Semua umat Islam dari seluruh negara berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Adik-adik, umat Islam menunaikan haji pada bulan Zulhijjah di Mekah. Baiklah adik-adik, ada 3 syarat wajib haji. Yang pertama, sihat. Yang kedua, berkemampuan. Berkemampuan ni maksudnya mampu dari segi kesihatan dan kewangan.
Yang ketiga, aman di dalam perjalanan. Maksudnya, tidak ada berlaku apa-apa peperangan maupun kekacauan semasa dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Ada 6 hikmah menunaikan haji di Baitullah. Yang pertama, dapat menguatkan iman. Apabila kita datang ataupun menunaikan haji, kita akan melihat sendiri bagaimana umat Islam berkumpul beramai-ramai untuk menunaikan haji. Yang kedua, dapat membersihkan dosa. Yang ketiga, tanda perpaduan umat Islam. Kenapa adik-adik? Kerana semua umat Islam dari seluruh dunia akan datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Yang keempat, merasai bayangan padang mahsyar. Ini adalah tanda-tanda ataupun merasakan perasaan ataupun suasana ketika kita telah meninggal dunia di padang mahsyar. Hikmah yang kelima, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, apabila kita menunaikan haji, kita telah dikira sebagai tetamu Allah. Yang terakhir, mendapat tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sepanjang kita menunaikan haji, terdapat pelbagai tarbiyah yang akan kita perolehi sepanjang perjalanan dan ibadah tersebut. Yang terakhir adalah hikmah beriman dengan 5 rukun Islam tadi. Adik-adik, yang pertama, bersifat mulia. Yang kedua, mempunyai pegangan hidup. Yang ketiga, membanyakkan ibadah dan amal soleh. Adik-adik, apabila kita beriman kepada rukun Islam, kita akan cuba untuk membanyakkan ibadah dan juga amal soleh. Yang keempat, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, tidak mudah dipengaruhi hasutan syaitan dan iblis. Dan yang terakhir ialah sabar, ikhlas dan redha menerima ketentuan Allah. Baiklah adik-adik, sekiranya adik-adik ada apa-apa soalan, boleh tuliskan pada komen di bawah ya. InsyaAllah Ustazah akan jawabkan. Assalamualaikum.